السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan sidang jemaah sekalian, pertama sekali saya bagi pihak ahli jawatankuasa Masjid Setia Alam, kita sangat mengalu-alukan kehadiran Sahib Bersama Datuk Seri Utama Diraja Datuk Setia Dr. Haji Anhar bin Ofiq ke Masjid Setia Alam. Kita rasa sangat bertuah kerana pada malam ini Datuk Mufti dapat meluangkan masa dapat hadir bersama-sama kita dalam majlis ceramah perdana di MSA itu Masjid Setia Alam malam ini ya. Datuk Dr. Anhar, saya rasa bukanlah tak familiar dengan Setia Alam kerana Datuk Dr. Anhar pernah memberi ceramah perdana di surau masa saya jadi pengurusi dulu, itu surau As-Salam, surau Jumaat As-Salam. Datuk pernah datang ke sini, tapi waktu itu sebelum Covid. Kemudian sekarang ini Datuk memberi ceramah atau bulan-bulanan setiap bulan di surau Jumaat Al-Ihsan pada hari Rabu ya, pada hari Rabu minggu pertama. Hari Rabu Surau Anhar di surau Jumaat Al-Ihsan. Kemudian kalau tuan-tuan melihat ataupun mengkaji program-program di masjid, tuan-tuan akan dapati bahawa Datuk Mufti juga memberi kuliah di Masjid Tengku Angkuan Jemaah Masjid Diraja Bukit Jelutong, iaitu pada hari Jumaat. Hari Jumaat minggu kedua Dr. Anhar di Bukit Jelutong. Dan masjid yang berdekatan dengan kita, iaitu Masjid Meru, Masjid Asy-Syarif Meru. Datuk Mufti memberi kuliah bulanan juga pada hari Rabu minggu keempat. Sebelum saya masuk dalam proses ini, saya memanglah selalu mengikuti program Datuk Dr. Anhar ini, itu sebab saya tahu kat mana masjid ini pergi. Baik, malam ini kita memilih tajuk ibadah haji dan kurban. Sesuai dengan sekarang ini musim haji, ramai jemaah telah berada di tanah suci, dan akhir bulan ini banyak masjid dan juga surau akan mengadakan program kurban, iaitu pada hari raya dan juga hari tasyrik yang akan datang. Jadi kita memilih tajuk ibadah haji dan kurban, dan terpulanglah kepada Datuk Mufti untuk bercakap dari aspek mana berkaitan dengan ibadah haji dan kurban ini. Cuma satu pesanan saya kepada tuan-tuan sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, silalah catat poin-poin yang akan disampaikan oleh Sahib Bersama yang berbahagia Datuk Mufti dalam nota-nota ataupun sekarang ni dalam telefon pintar kita, smartphone kita ada notes, bolehlah ambil poin tu, catatkan kat situ ya. Moga-moga
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih pada pimpinan majlis yang bahagia, Tuan Nazir Masjid, barisan tuan-tuan imam yang mulia Tengku, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sehat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 24 hari bulan Zulqa'dah 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bersempena dengan kita berada dalam bulan-bulan haram Zulqa'dah, dan juga akan datang insya-Allah pada hari Ahad depan tanggal 18 hari bulan kita akan mencerap anak bulan Zulhijjah. Sekiranya nampak, insya-Allah pada 19 hari bulan hari Isnin adalah 1 Zulhijjah. Kalau tidak nampak dan tidak cukup syarat imkan ru'yah, maka akan digenapkan Zulqa'dah 30 hari bulan, maka 1 hari bulan Zulhijjah adalah pada tanggal, iaitu pada hari Selasa 20 hari bulan. Apapun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang sekarang ini para jemaah haji kita sudah berangkat ke Mekah untuk menunaikan kefarduan haji, rukun Islam yang kelima, ibadah yang menggabungkan di antara tubuh badan dan juga harta. Ada ibadah yang berkaitan dengan tubuh badan sahaja, seperti solat yang kita lakukan tadi, solat maghrib, solat isya. Dan ada ibadah yang berkaitan dengan harta sahaja, iaitulah zakat. Manakala ibadah haji yang ini gabungkan di antara tubuh badan dan juga harta. Tidak mungkin seseorang yang tidak sihat boleh untuk melakukan ibadah haji. Begitu juga dengan yang tidak punyai kekuatan harta, yang disebut iaitulah al-istita'ah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ke atas manusia untuk melakukan haji di Baitullah bagi mereka yang punyai kemampuan, iaitulah al-istita'ah. Ibadah haji ini Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia supaya mereka ini datang ke Mekah, supaya mereka ini melakukan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqa. Wahai Ibrahim,
azankanlah, serulah manusia fil hajj, dengan melakukan ibadah haji. Seru manusia untuk melakukan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang dalam keadaan berjalan, dan begitu juga bagi setiap orang akan datang menunggang kenderaan yang kurus, dalam keadaan mereka ini datang daripada seluruh pelosok dunia, daripada ceruk yang jauh. Pada waktu itu dengan tiada media, pada waktu itu tiada mikrofon, tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Maka pada hari ini berjuta-juta orang datang pada satu-satu musim, sehingga terpaksa pula dibuat kota. Sampai tak boleh kalau semua orang datang pada masa yang sama untuk melakukan ibadah haji manasik dengan sempurna. Bagi mereka yang melakukan ibadah haji, sama ada melalui iaitulah cara haji ifrad, ataupun haji tamattu', ataupun haji qiran, semua ini melayakkan mereka untuk menjadi tetamu Allah yang akan mendapat haji mabrur. Perkataan duyufur rahman, iaitu tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, diambil daripada satu hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibn Majah, bahawa Nabi menyebut wafdullah thalathah, tetamu Allah Subhanahu wa taala, delegasi Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Taala, wal hajj wal mu'tamir, dan juga jemaah haji, begitu juga dengan jemaah umrah. Diambil daripada wafdullah, delegasi Allah Subhanahu wa taala, maka kita masyhurkan di Malaysia dengan perkataan duyuf ar-rahman, iaitu tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut fadilat kepada mereka yang melakukan haji, sama ada tadi kita kata ifrad ataupun tamattu' ataupun qiran. Kalau sekiranya dilakukan dengan sempurna, rukun-rukunnya, wajib hajinya, syarat-syaratnya, dan tidak dicampur dengan sebarang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka layak untuk mendapat haji mabrur. Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Satu umrah sehinggalah ke satu umrah yang lain, maka ini penghapus kepada segala kesalahan dan dosa, yang dimaksudkan dosa-dosa kecil. Dan haji yang mabrur, tiadalah baginya balasan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua jemaah haji kita mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin lebih banyak kita akan bicarakan berkaitan dengan ibadah korban untuk faedah kita bersama insya-Allah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, perbincangan tentang ibadah korban di bawah tajuk Al-Udhiyah dengan huruf dha. Al-Udhiyah itu juga yang kita sebut dengan perkataan Idul Adha, iaitulah hari raya korban. Disebut Al-Udhiyah daripada perkataan Ad-Dahwah. Ad-Dahwah ini merujuk kepada satu masa di awal siang hari yang dipanggil waktunya adalah waktu duha. Dikaitkan Al-Udhiyah, Idul Adha, dengan duha kerana pada kebiasaannya sembelihan binatang korban dilakukan pada waktu duha. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-Madhhabil Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha,
begitu juga dengan Asy-Syaikh Profesor Dr. Mustafa Al-Khin, begitu juga dengan Asy-Syaikh Mustafa Ali Syarbiji, menyebutkan bahawa dinamakan al-udhiyah itu maksudnya adalah sesuatu yang disembelih daripada unta ataupun lembu ataupun kambing biri-biri ataupun kambing biasa sebagai mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Aidul Adha. Ma yuzbahu minal ibidi wal baqari wal ghanami wal ma'is taqarruban ila Allah yaumal Aid. Dan hari raya yang dimaksudkan itu adalah pada tanggal 10 hari bulan. Tetapi dalam mazhab Asy-Syafi'i mengambil hadis Nabi SAW bahawa ayyam at-tasyriq, hari-hari tasyriq keseluruhannya juga adalah hari sembelihan, maka ibadah korban dilakukan pada tanggal 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan dan 13 hari bulan. Dalil pensyariatan ibadah ini, yang pertama adalah daripada Al-Quran, ayat yang kedua, surah Al-Kawthar. Allah Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah solat, iaitu solat sunat Aidul Adha untuk Tuhanmu, dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Adapun dalil daripada As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Adalah Nabi SAW melakukan korban 2 ekor kibash, kan kita terjemah sebagai kambing biri-biri, yang warnanya putih dan telah mempunyai tanduk. Nabi SAW sembelih dengan tangannya sendiri, tangannya yang mulia. Kemudian Nabi menyebut wasamma wa kabbara, Nabi menyebut bismillah, Allahu Akbar. Seterusnya riwayat menyebut Nabi SAW meletakkan kakinya di atas tengkuk haiwan korban ketika disembelih. Ini nak bagi stabil dan nak bagi tidak bergerak dengan banyak. Seterusnya pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji menyebut tentang hikmah daripada pensyariatan ibadah korban ini. 3 perkara disebut. Yang pertama, annal udhiyata ibadatun, bahawa sesungguhnya korban itu adalah ibadah. Apabila disebut ibadah, ada unsur tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila disebut ibadah, ada unsur iaitu berkaitan dengan pahala kalau dilakukan. Dan apabila disebut ibadah, ia terikat dengan segala ketetapan syarak dalam melaksanakan ibadah ini, masanya, binatang korbannya dan sebagainya. Yang kedua adalah hikmah pensyariatan ibadah korban ini untuk mengenang kembali peristiwa agung pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah Ta'ala perintahkan untuk korbankan anaknya Nabi Ismail melalui mimpinya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya bahawa dia menyembelih ataupun korbankan anaknya. Anni adbahuka, aku melihat dalam mimpi, fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dalam Quran Allah rakamkan dialog ini. Nabi Ibrahim pun bertanya selepas itu, apakah pendapat kamu? Lalu dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam untuk teruskan sebagaimana yang diperintahkan. Ya abati fa'al ma tu'mar,
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nescaya engkau akan dapati aku, wahai ayahandaku, dalam kalangan orang-orang yang sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim membenarkan mimpi dan perintah Allah Ta'ala itu, dan ketika ingin dikorbankan, Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala gantikan, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dengan seekor kibas, binatang sembelihan korban yang besar. Ceritanya adalah cerita pengorbanan. Ceritanya adalah apa yang paling kita sayang, apa yang paling kita suka, itu yang perlu untuk dikorbankan di jalan Allah Ta'ala. Siapa yang tidak sayang anak? Kalau kita nak menyelam perasaan dan hati seorang ayah, bagaimana pula si anak ini juga berkorban kerana Allah Ta'ala, kerana perintah Allah Ta'ala, bersedia untuk dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan. Dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian, ada perkara yang kita sayang. Harta kita sangat kita sayang, tenaga kita pun kita sayang, idea kita pun kita sayang. Tetapi gunakanlah semua yang kita sayang itu untuk dikorbankan di jalan Allah. Harta kita perlu disedekahkan, dan ibadah korban satu bentuk bahawa yang kita sayang ini kita akan ikut perintah Allah untuk dijadikan haiwan korban, dibeli satu bahagian, dua bahagian, ataupun seekor, ataupun seumpamanya. Hikmah yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah bima fiha minal muasat lil fuqara. Di dalam ibadah korban itu ada unsur membantu dan menolong orang-orang fakir. Macam mana bentuk pertolongan itu? Kerana di dalam bahagian korban itu disuruh kepada kita makan, dan sebahagiannya disedekahkan kepada fakir miskin. Dua ayat dalam Al-Quran menyebut tentang perkara itu. Satu ayat yang ke-28, wa kul fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah daripadanya dan berilah kepada orang yang tidak meminta-minta dan orang yang fakir yang perlu. Dalam ayat yang lain, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Berilah, makan dulu, kemudian berilah kepada orang yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta. Apapun ini yang perlu dilakukan daripada daging korban, sebahagiannya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Maka seakan-akan ibadah korban ini satu program yang Allah Ta'ala jadikan setiap tahun, setahun sekali, sebahagiannya itu adalah untuk fakir miskin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita bicarakan pula tentang fadilat, tadi hikmah, yang ini pula berkaitan dengan fadilat. Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sunan At-Tirmidzi, begitu juga di dalam Al-Mustadrak ala Sahihaini, bahawa ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri, tiada mana-mana amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam pada hari raya Aidul Adha, daripada sebarang amalan ahabbu ilallah min iraqatid dam, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan mengalirkan darah sembelihan haiwan korban. Jadi amalan-amalan lain semua nak dibandingkan dengan menyembelih haiwan korban, maka menyembelih haiwan korban paling disukai oleh Allah Ta'ala pada hari raya Aidul Adha. Ditambah riwayat ini menyebut, innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa aghlafiha.
dan ia akan datang pada hari kiamat nanti berjumpa dengan tuannya. Sebahagian ulama mensyarahkan bahawa ia bermaksud akan menjadi tunggangannya pada hari akhirat nanti. Dengan tanduknya dan juga kukunya menunjukkan bahawa haiwan itu Allah takdirkan hidup dan dalam keadaan sempurna. Yang kedua fadilatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah setiap helai bulu binatang itu dikira sebagai satu kebajikan, dan satu kebajikan kita sedia maklum nilainya adalah bersamaan dengan 10 kali ganda yang lain. Hadis daripada Zaid ibn Arqam di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, dia berkata, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, apakah dia korban ini, apakah dia sembelih haiwan korban ini? Lalu Nabi SAW menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim alaihissalatu wassalam, ia adalah sunnah bapa kamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya para sahabat berkata lagi, qalu fama lana fiha ya Rasulullah, apakah yang kami akan dapat pada ibadah korban ini? Qal, Nabi SAW pun menjawab, bi kulli sya'ratin minas suf hasanatun, setiap helaian bulu binatang itu satu kebajikan. Jadi bayangkan kalau kambing biri-biri dan binatang-binatang lain, setiap daripada helaian bulu binatang itu dikira satu kebajikan yang nilainya 10 kali ganda yang lain. Ini tuan-tuan dan puan sekalian adalah kelebihan dan fadilat kita melakukan ibadah korban. Hukumnya adalah sunnatun muakkadatun, sunnat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut ini pula dihuraikan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi, meninggal pada tahun 676 Hijrah, dalam kitabnya Al-Majmu'. Sunat yang disebutkan sebagai sunat muakkadah itu di bawah kategori sunnatun alal kifayah, iaitu sunat kifayah. Kita biasa dengar fardu kifayah, yang ini sunat kifayah, dengan maksud sekiranya mana-mana daripada anggota satu-satu keluarga yang tinggal satu rumah, satu keluarga, salah seorang daripada mereka melakukan ibadah korban, maka tercapailah fadilat sunat kepada seluruh ahli keluarga itu. Itu maksudnya. Yang masuk bahagian seorang aja, yang hantar nama seorang, tetapi fadilat menyembelih ataupun berkorban seekor ataupun satu bahagian korban itu juga terhasil kepada seluruh ahli keluarganya yang lain. Itu sunat kifayah sebagaimana yang disebutkan. Sunat ini boleh berubah, ibadah korban boleh berubah daripada sunat kepada wajib, boleh bertukar kepada wajib. Bila akan bertukar jadi wajib? Apabila dinazarkan. Apabila dinazarkan, maka yang sunat akan berubah menjadi wajib. Perkara-perkara sunat dalam mazhab Asy-Syafi'i semua boleh dinazarkan. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah boleh dinazarkan. Baca Al-Quran boleh dinazarkan. Begitu juga dengan umrah, haji yang dah selesai kewajipan pertama, juga kali kedua dah sunat, ini boleh dinazarkan. Maka seseorang yang bernazar, kalau sekiranya mendapat sesuatu, maka dia kata dia bernazar untuk sembelih korban satu bahagian. Sesuatu yang disebutkan itu dapat dengan izin Allah Ta'ala, maka pada waktu ini korban baginya adalah status hukumnya adalah wajib ke atasnya. Itu berkaitan dengan hukum. Siapa orang yang dituntut untuk melakukan ibadah korban ini? 3 syarat
Yang pertama, mestilah seorang Islam. Yang kedua, mestilah mukallaf, iaitu baligh dan berakal. Dan yang ketiga adalah mampu, iaitu al-istita'ah. Bagaimana nak kira mampu? Nak kira mampu untuk melakukan ibadah korban ini adalah dia mempunyai ataupun seseorang mempunyai lebihan daripada hartanya selepas ditolak daripada nafkah yang wajib ke atas diri dan keluarganya untuk 4 hari, iaitu 10 hari bulan, 11 hari bulan, 12 hari bulan dan 13 hari bulan. Sekiranya ada lebihan selepas ditolak tadi, dan lebihan itu merupakan satu nilai yang boleh untuk dia mengambil satu bahagian, maka dia dianggap mampu dan sunat untuknya melakukan ibadah korban. Ma yushra'u minat tadhiyati minal hayawan. Apakah yang disyariatkan, disyariatkan haiwan yang jenis macam mana, ataupun haiwan apa yang boleh untuk dijadikan sembelihan korban? Ada yang tanya, Ustaz, boleh tak saya korban ayam? Dia kata. Ada yang tanya pula, agaknya dia bela arnab. Dia kata, tahun ni saya nak korban Hari Raya Idul Adha 7 ekor arnab saya. Dia kata, boleh ataupun tidak? Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam mazhab Asy-Syafi'i, binatang yang boleh dijadikan korban adalah dalam kategori al-an'am sahaja, iaitu binatang ternakan, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ayat 34 daripada surah Al-Hajj. Firman Allah Ta'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan bagi setiap umat itu kami jadikan satu ibadah supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka daripada binatang ternakan min bahimatil an'am. Pengarang kitab Al-Fiqhul Manhaji menyebut perkataan al-an'am dalam ayat ini biasanya merujuk kepada jenis, sama ada ia unta, ataupun ia adalah lembu, ataupun ia adalah kambing biri-biri, ataupun ia adalah kambing biasa. Ini disokong lagi dengan hadis dan juga riwayat yang pelbagai yang sampai kepada kita yang sahih, bahawa Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah melakukan ibadah korban dengan selain daripada 4 yang disebutkan tadi. Tak pernah. Ini diperkuatkan lagi dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-An'am yang menghuraikan perkataan Al-An'am ayat 34 surah Al-Hajj tadi. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Al-An'am ayat 143 dan ayat 144 dirujuk. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thamaniyata azwaj minad dha'ni ithnain wa minal ma'zi ithnain. Ayat 144, wa minal ibili ithnain wa minal baqari ithnain. Sesungguhnya binatang ternakan itu ada 8 secara berpasang-pasangan. Thamaniyah azwaj, 8 pasang-pasangan, dengan maksud ada jantan dan ada betina. Kemudian Allah Ta'ala menyebut minad dha'ni ithnain, daripada kambing biri-biri itu 2, ada kambing biri-biri jantan dan ada yang betina. Wa minal ma'zi ithnain, dan daripada kambing biasa juga 2, ada kambing jantan dan ada kambing betina. Berapa dah? 4. Seterusnya ayat 144 tadi, dan daripada unta juga 2, ada jantan dan ada betina. 6. Dan daripada lembu, wa minal baqari ithnain, juga ada 2, ada jantan dan ada betina. Maka jumlahnya adalah thamaniyah, 8, sebagaimana yang disebut di awal ayat 143. Kalau ditolak jantinanya,
tidak ambil kira jantan dan betina, maka kita akan dapati dua ayat ini menyebut 4 jenis haiwan, iaitu unta, lembu, kambing biri-biri dan kambing biasa. Maka inilah 4 haiwan yang dibolehkan untuk dijadikan haiwan korban. Ayam tadi tak termasuk, arnab pun tak termasuklah nampaknya. Ada yang tanya kerbau. Kerbau para ulama mengharuskan dia dalam kategori lembu, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah 4, nampaknya macam 3 lah, kambing biri-biri dan kambing biasa tu kambing lah. Mana lebih afdal? Kalau seseorang ingin melakukan ibadah korban di antara seekor unta dengan seekor lembu dengan seekor kambing, mana yang lebih afdal? Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab menyebut tentang perkara ini. Al-badanatu afdalu minal baqarati li'annaha a'zam. Zalla. Korban seekor unta itu lebih afdal daripada seekor lembu, kerana seekor unta lebih besar, lebih banyak dagingnya. Wal baqaratu afdalu minasyati li'annaha bisab'in minasyat. Dan korban seekor lembu lebih afdal daripada korban seekor kambing, kerana seekor lembu itu menyamai 7 ekor kambing. Kita baca hadis Jabir ibn Abdullah di dalam Sahih Muslim berkaitan dengan unta dan juga lembu itu 7 bahagian. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami menyembelih binatang bersama dengan Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah, tahun ke-6 Hijrah. Seekor unta untuk 7 bahagian dan seekor lembu juga 7 bahagian. Hadis ini tidak menyebut kambing, maka kambing kekal seekor itu untuk 1 bahagian ataupun 1 nama. Maka kalaulah ada 7 orang nak melakukan korban, mereka boleh berkongsi seekor lembu ataupun unta. Tapi kalau unta tidak ada, lembu tidak ada, maka 7 orang ini mesti mencari 7 kambing. Setiap seorang 1 kambing. Inilah yang dimaksudkan kerana seekor lembu itu menyamai 7 ekor kambing. Azan sudah. أشهد أن
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, man qala hina yasma'un nida, siapa yang menyebut ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal untuknya untuk mendapat syafaatku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Kita berdoa semua kita mendapat syafaat Nabi SAW. Allahumma amin. Boleh saya sambung sikit lagi? Mana tadi? Afdal. Imam Asy-Syirazi menyebut sekiranya seseorang sedang berkira-kira untuk mencari yang afdal di antara korban seekor unta atau seekor lembu atau seekor kambing, maka seekor unta lebih afdal sebagaimana yang dikatakan tadi. Tapi bagaimana kalau sekiranya hanya nak ambil satu bahagian di antara satu bahagian unta atau satu bahagian lembu atau satu kambing? Yang ini mana lebih afdal? Al-Imam Syirazi seterusnya menyebut, wasyatu afdalu min musyarakati sab'atin minal ibili awil baqarati li'annaha yanfaridu fi iraqatid dam. Adapun seekor kambing pula adalah lebih afdal daripada ambil satu bahagian yang berkongsi dengan orang lain dalam seekor lembu atau seekor unta. Kenapa? Kerana apabila menyembelih korban seekor kambing, maka ini satu nyawa. Kalau dia sembelih, korbankan seekor kambing, adalah satu nyawa. Ini yang dipanggil bersendirian dia pada mengalirkan darah haiwan itu. Berbanding dengan satu bahagian unta atau satu bahagian lembu, maka ini kita kata 1/7 nyawa. 1/7 nyawa. Jadi pada waktu ini yang afdal adalah seekor kambing. Apakah syarat-syarat binatang korban yang boleh dijadikan korban? 2 syarat. Yang pertama adalah umurnya, yang kedua adalah selamat daripada sebarang kecacatan yang boleh mengurangkan dagingnya. Dari segi umur, disyaratkan umur bagi seekor unta 5 tahun cukup, masuk tahun ke-6. Lembu dan juga kambing biasa disyaratkan umurnya 2 tahun cukup, masuk tahun ke-3. Dan kambing biri-biri disyaratkan umurnya cukup setahun atau telah gugur gigi hadapannya, walaupun belum setahun sudah boleh dijadikan korban. Kalau gigi gugur dipanggil al-jada'u. Dalam hadis Nabi menyebut ni'matil udhiyati al-jada'u minad-dha'ni. Sebaik-baik haiwan korban adalah kambing biri-biri yang sudah gugur gigi hadapannya. Itu dalam hadis. Seterusnya, dari segi kecacatan, sebenarnya kita disuruh untuk mencari yang terbaik. Sebab itu apa-apa kecacatan yang menyebabkan kurang daging haiwan itu, maka haiwan itu tidak boleh dijadikan korban. Riwayat daripada Al-Barra Ibn Azib bahawa Nabi SAW bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, 4 perkara
yang tidak boleh ada pada binatang korban. Kalau ada, tidak sah korban itu. Yang pertama, al-awra al-bayyinu awruha wal maridatu allati al-bayyinu maraduha wal arja al-bayyinu arjuha wal ajfa allati la tunqi. Nabi kata, iaitu yang buta, jelas butanya, tak nampak. Yang kedua, sakit yang kritikal. Yang ketiga, tempang yang bersangatan. Dan yang keempat, sangat kurus sehingga memberi kesan kepada otaknya seakan-akan tidak ada otak kerana tersangat kurus. Dalam mazhab Asy-Syafi'i dikiaskan 4 perkara yang Nabi sebut ini kepada semua kecacatan yang mengurangkan daging haiwan itu. Contoh, lembu yang cukup sifatnya, tapi apabila nak disembelih 2 hari sebelum mungkin kemalangan dan ekornya putus, ekornya tercabut. Ini cacat ataupun tidak? Cacat. Cacat mengurangkan daging ataupun tidak? Ya, mengurangkan daging kerana di bahagian ekor lembu itu ada dagingnya. Bagaimana pula kalau haiwan itu dikasihkan, dimandulkan? Para ulama kontemporari dalam mazhab Asy-Syafi'i melihat perkara ini, dia adalah kecacatan, tetapi cacat yang tidak mengurangkan dagingnya. Yang ini boleh dijadikan korban. Adakah mesti jantan dan betina tidak boleh? Ini tidak disyaratkan. Sah haiwan korban jantan dan sah juga haiwan korban betina. Yang terakhir adalah berkaitan dengan agihan daging korban yang dicadangkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ada 3 bentuk. Cuma sebelum 3 bentuk itu, pertama sekali disebutkan tentang korban wajib. Korban wajib iaitu yang nazar tadi yang kita sebut di awal. Bagi korban ataupun peserta korban yang status korbannya adalah hukumnya wajib kerana dinazarkan sebagai contoh, maka peserta korban itu dan ahli keluarga yang di bawah tanggungan nafkahnya tidak boleh makan walau sedikit pun daripada bahagian korbannya. Semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Ada tak ahli keluarga yang bukan di bawah tanggungan nafkahnya? Ada. Sebagai contoh, anak lelakinya yang sudah bekerja, ada rumah sendiri dan hidup sendiri. Yang ini bukan di bawah tanggungan nafkahnya, maka dia terkeluar daripada hukum tadi. Dia boleh makan. Yang kedua, adakah bermaksud peserta korban ini tidak boleh makan langsung daging korban pada tahun itu? Jawapannya tidak. Yang dia tidak boleh makan adalah bahagian korbannya sahaja. Adapun bahagian korban orang lain, kalau dia dapat, maka dia boleh makan daging korban itu. Ini berkaitan dengan korban wajib. Bagaimana kalau dia dah makan? Peserta korban itu makan, lepas makan 2 minggu barulah dengar kuliah sebagai contoh. Kita akan tanya dia berapa kilo dia makan dengan anak-anak dia. 5 kilo Ustaz, 5 kilo. Siap buat barbecue semua sekali, 5 kilo. Maka kita akan sebut berdasarkan pandangan fuqaha, hendaklah diganti dengan jumlah yang sama. Kalau daginglah cari daging yang sama, daging fresh, dan disedekahkan kepada fakir miskin. Ataupun ghurrima badaluh au qimatuh, ataupun nilai harganya. 5 kilo, sekilo berapa daging fresh? Katalah RM40. Dia makan berapa? 5 kilo, 4 kali 5, 200. Keluarkan RM200 dan sedekahkan kepada fakir miskin nilai 200 itu. Ini yang pertama. Adapun korban yang sunat, yang biasa kita lakukan, yang tidak dinazarkan, saya bacakan teksnya kerana ada isu tentang perkara ini viral, ataupun ada orang cakap macam ni, ada orang cakap macam tu, maka kita rujuk kitab. Wa in kanatil udhiyatu masnunatan, dan sekiranya korban itu adalah korban sunat,
jazalahu ay ya'kula ma syaa ala ay yatasaddaqa bi syai'in minha. Harus untuk peserta korban itu makan banyak mana yang dia ingin daripada bahagian korbannya, dengan syarat sebahagian kecilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Maknanya peserta korban boleh makan banyak mana daging daripada bahagian korbannya. Kita ambil contoh ya. Satu bahagian mungkin dalam keadaan lembu yang maknanya tidak terlalu kurus, dia sehat. Mungkin satu bahagian daging saja akan jatuh setiap peserta korban 7 orang itu, setiap seorang akan maknanya memiliki bahagiannya 15 kg. Contoh yang di masjid dan surau ni kita tahu itu telah diuruskan wakalah, maknanya diwakilkan kepada pihak masjid untuk agihkan kepada si fulan ahli qaryah orang miskin, maka tinggallah kita 3 kilo ataupun 4 kilo. Ini cerita kalau buat sendiri, maka satu bahagian, yang pertama 15 kilo, orang kedua 15 kilo. Baik, daripada 15 kilo itu ibarat yang disebut dalam kitab ini, maknanya kita boleh makan, ambil bawa balik, makan dengan ahli keluarga banyak mana yang kita nak, sampailah maksudnya 14 kg. Boleh 14 kg, dengan syarat sebahagian disedekahkan. Contohnya 1 kilo disedekahkan. Ada orang tanya lagi, setengah kilo boleh tak Ustaz? Setengah kilo boleh tak? Kalau setengah kilo dianggap sedekah ke tidak? Masih dianggap, lebih kurang 500 gram. Saya jumpa dalam kitab Jawi Melayu menyebut bahawa sekurang-kurang minimum sedekah adalah setengah kati. Setengah kati, satu kati 600 gram, setengah kati 300 gram. Jadi 300 gram minimum berdasarkan rujukan kitab Jawi kita. Dalam kitab-kitab lama tak sebut berapa, asalkan sedikit disedekahkan. Inilah maksud ayat Quran, wa at'imul ba'isal faqir. Ayat yang kedua, wa at'imul qani'a wal mu'tar. Okey, ini cara pertama, harus. Cara kedua, dan ini lebih afdal, adalah sebaliknya, iaitu 1 kilo kita makan peserta korban dan majoriti daging itu disedekahkan. Ini paling afdal. Kenapa ambil juga? Ambil barakah. 1 kilo peserta korban, masak makan dengan family, ambil barakah. Majoriti 14 kilo disedekahkan. Ini afdal. Baik, seterusnya cara yang ketiga, ini juga dibolehkan, bahkan mungkin ini yang ideal sedikit, iaitulah dibahagi 3 bahagian. Bahagian kita tu, peserta korban tu dibahagi 3. Kalau kita bagi sama rata dengan andaian 15 kg, maka dapatlah setiap bahagian, tumpuk yang pertama 5 kilo, tumpuk kedua 5 kilo, tumpuk ketiga 5 kilo. Tumpuk yang pertama peserta korban ambil, juga ambil barakah. Tumpuk yang kedua kepada fakir miskin, dan tumpuk yang ketiga diagihkan kepada jiran tetangga, saudara mara ataupun kawan-kawan, walaupun mereka ini kaya. Boleh. Dan ambil perhatian, dalam mazhab Asy-Syafi'i, agihan daging korban kepada fakir miskin ala sabilit tamlik, memberi milik, syarak memberi milik kepada fakir miskin. Dia boleh tasarruf apa saja yang dia nak. Dia boleh lakukan dengan daging korban itu apa sahaja. Dia boleh makan, dia boleh bagi orang, termasuk dia boleh jual kepada orang lain. Orang miskin boleh jual. Adapun yang bukan fakir miskin, tumpuk pertama peserta korban, tumpuk ketiga tadi jiran tetangga, begitu juga dengan saudara mara, walaupun kaya yang dapat tadi. Ini di atas dasar ala sabilil hadiyah. Ini syarat kata dapatnya daging korban itu kerana hadiah. Bolehnya adalah boleh makan.
ataupun boleh sedekah panjangkan kepada orang lain, tetapi tidak boleh dijual. Jadi siapa yang dapat daging banyak tu, maknanya tak boleh jual, sama ada mentah ataupun telah dimasak. Dua-dua tak boleh. Mentah pun tak boleh jual, dah dimasak pun tak boleh dijual. Tapi nak bagi makan free boleh. Kalau dia masak nasi dia jual boleh, untuk daging itu tidak boleh dijual, dia kena bagi free pada orang lain. Ini tidak mengaku. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu sebahagian daripada perbincangan fiqh tentang ibadah korban. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada faedahnya kepada kita semua, insya-Allah. Lakukan bagi mereka yang berkemampuan, kerana ia adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Yang tidak berkemampuan ada peluang untuk melakukan ibadah lain, iaitulah ibadah tanpa menggunakan harta. Apa saja amalan bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 10 hari bulan Zulhijjah, itu sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Bersedekah, berpuasa juga kecuali 10 hari bulan, begitu juga dengan solat sunat. Begitu juga ada saranan dalam hadis supaya memperbanyakkan at-takbir, begitu juga at-tahlil, begitu juga dengan at-tahmid. Dan jangan lupa, kalau tak mampu puasa 1 hari bulan sampai 9 hari bulan, dapat 9 hari bulan sahaja pun okey, yang dipanggil sebagai puasa Arafah. Hadis daripada Abu Qatadah di dalam Sahih Muslim bahawa Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Berpuasa pada hari Arafah, iaitu 9 hari bulan Zulhijjah itu, aku berkira dan aku mengharapkan daripada Allah agar Allah mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun keampunan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak lepaskan peluang ini, insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan jazaa kepada Ahli Sama Datuk Dr. Anhar yang telah menyampaikan ceramah kepada kita pada malam itu, iaitu berkenaan dengan ibadah haji dan juga ibadah kurban. Kemudian Datuk juga telah menambah amalan kita di bulan Zulhijjah ini yang sangat disukai oleh Allah, iaitu berpuasa. Berpuasa, kalau tak boleh, kita tak boleh berpuasa pada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah, maka berpuasalah pada 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. 10 hari bulan Zulhijjah kita hari raya, tak boleh puasa. 11, 12, 13 pun tak boleh puasa hari Tashrik. Baik, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, pihak majlis dengan ini menjemput Tuan Nazir Masjid Istialam, iaitu Tuan Haji Muhammad Aziz bin Hanun, untuk menyampaikan rendah hati kepada yang berbahagia sahib bersama Datuk Mufti Selangor, Datuk Dr. Anhar. Dipersilakan. Boleh. Sila itu. Ada lagi itu. Itu satu dia. Silakan. Silakan. Saya buat lagi.
Baik, demikianlah tuan-tuan ceramah perdana kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu, dan kita akan InsyaAllah memanggil Datuk Dr. Anhar lagi ke masjid ini, kerana masjid kita ini baru 2 tahun, baru 2 tahun. Pada masa-masa lain, sekiranya Datuk mempunyai kelapangan, kita akan memanggil Datuk lagi ke masjid ini, kerana selepas ini, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, kita akan mengadakan InsyaAllah ceramah perdana Maulidul Rasul, Ma'amal Hijrah dan sebagainya. Saya tidak mahu memanjangkan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimussalah.